Terima kasih kerana memilih Buletin 1.30 6 Jun. Anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama pada hari ini. PDPR selama 25 hari bermula 13 Jun ini. Juga KKM uji Ivermectin ke atas pesakit COVID-19 berisiko tinggi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sesi pembelajaran bagi murid dan pelajar sekolah diteruskan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR selama 25 hari selepas cuti pertengahan tahun berakhir. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata ia bermula 13 Jun hingga 15 Julai bagi sekolah kumpulan A iaitu di Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Manakala 14 Jun hingga 16 Julai bagi sekolah di negeri lain yang tersenarai dalam kumpulan B. Cakap tentang PDPR. Dalam sidang media khas yang diadakan secara maya pagi tadi, Datuk Dr. Razi memaklumkan semua sekolah swasta antarabangsa dan ekspatriat yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan KPM juga perlu melaksanakan PDPR sepanjang tempoh berkenaan berdasarkan takwim masing-masing. Manakala bagi perancangan sesi persekolahan selepas tempoh itu juga akan diumumkan seminggu sebelum tamat cuti pertengahan penggal bagi kumpulan A dari 16 hingga 24 Julai dan kumpulan B dari 17 hingga 25 Julai. Apa yang penting yang kita ingin tekankan di sini bahawa setiap guru mengetahui tentang kemampuan dan juga kebolehan anak didik mereka. Guru lebih mengetahui dan ini akan membolehkan guru-guru menyusun perancangan supaya kandungan-kandungan khususnya kandungan asas itu dapat dikuasai oleh murid-murid mengikut pendekatan yang terbaik. Berdasarkan perincian penjajaran kurikulum yang dikongsikan Datuk Dr. Razi, penekanan diberikan kepada komponen utama iaitu kandungan asas meliputi pengetahuan, kemahiran dan nilai asas yang perlu dikuasai oleh setiap murid. Komponen seterusnya, kandungan tambahan dan kemudian pelengkap akan dilaksanakan sekiranya perlu bergantung kepada faktor keupayaan dan tempoh masa. Dalam perkembangan berasingan, beliau turut memaklumkan setakat ini lebih 70,000 guru telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19. Pihaknya akan terus berusaha bagi memastikan lebih ramai guru menerima vaksin ketika tempoh penutupan sekolah. Dalam pada itu, Datuk Dr. Razi mengumumkan semua calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2021 akan menduduki peperiksaan itu pada tahun depan. Jelasnya ujian lisan dan amali sains akan dilaksanakan pada Februari 2022, manakala peperiksaan bertulis bermula pada Mac 2022. Pengalaman kita dalam menguruskan SPM 2020 membolehkan kita menganjakkan tempoh ataupun tarikh pelaksanaan SPM 2021 ke tahun 2022 dan dalam konteks ini pada bulan Mac, dan kita yakin segala proses berkaitan dengan SPM 2021 ini akan dapat berjalan dengan lancar seperti mana kita telah berjaya melaksanakan SPM 2020. Tak sure lah Puan. Jelasnya KPM membuat ketetapan itu berdasarkan keadaan semasa dan cabaran yang perlu dilalui semua calon SPM 2021. Untuk Mengenai program TV pendidikan iaitu Didik TV KPM, beliau menjelaskan ia akan diteruskan siarannya selama 15 jam setiap hari. Kandungan siarannya pula akan mengikut silibus setiap mata pelajaran bagi memastikan tiada pelajar yang tercicir dalam usaha mendapatkan akses pendidikan. Kita meletakkan Didik TV ini pada platform yang baik dan sekiranya
berlaku lagi PDPR, kita dapat gunakan sepenuhnya TV didik ini untuk memastikan murid-murid yang tidak dapat akses kepada internet sekurang-kurangnya mempunyai kaedah yang lebih dekat pada mereka bagi membolehkan mereka dapat turut bersama belajar dan mendapat pengajaran dan mengikuti pengajaran dan pembelajaran dari guru-guru yang berpengalaman. Dalam pada itu, di bawah projek Perintis Pembelajaran Digital Cerdik, 12,887 unit peranti pintar telah diagihkan di 95 sekolah di seluruh negara setakat semalam. Pengagihan 40,290 unit dijangka selesai selewat-lewatnya 12 Jun ini, manakala baki 96,823 unit lagi pada akhir September nanti. Inisiatif itu mensasarkan 150,000 murid daripada kumpulan B40. Kementerian Kesihatan dan Institut Penyelidikan Klinikal ICR telah memulakan ujian klinikal bagi mengkaji kesan penggunaan serta keberkesanan ivermectin untuk merawat pesakit COVID-19 yang berisiko tinggi. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, ujian klinikal itu dilakukan di 12 hospital di bawah KKM. Dalam satu kenyataan, beliau berkata penggunaan off-label ivermectin telah meraih perhatian global berikutan terdapat beberapa kajian kes dan ujian klinikal menunjukkan keputusan baik. Jelasnya FDA tidak meluluskan penggunaan ivermectin bagi merawat dan mencegah COVID-19 pada manusia. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO hanya mengesyorkan penggunaan ivermectin dalam ujian klinikal di mana pesakit perlu dipantau dengan teliti untuk menjamin keselamatan serta keberkesanan. Beliau berkata oleh itu, ujian klinikal perlu diteruskan dengan teliti bagi mengenal pasti peranan ivermectin dalam merawat COVID-19. Ivermectin adalah sejenis ubat antiparasit yang diluluskan oleh Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA serta digunakan secara meluas bagi merawat beberapa penyakit tropika terabai. Namun, belum ada bukti yang konklusif untuk mengesyorkan penggunaan ivermectin bagi merawat COVID-19. Pengalaman dijangkiti virus COVID-19 sememangnya perit untuk diharungi tambahan berjauhan dengan ahli keluarga. Sebaik sembuh, seorang guru nekat untuk tampil membantu sebagai sukarelawan di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di Stadium Tertutup Pasir Gudang, Johor. Muhammad Azroy Azhar, 29 tahun, guru agama di Sekolah Agama Datuk Abdullah Isa, Kampung Melayu Majidi sebelum ini pernah dikuarantin selama 8 hari di PKRC Pasir Gudang. Beliau kini antara yang tampil sebagai sukarelawan yang meluangkan masa lebih 5 jam sehari untuk menguruskan aktiviti motivasi dan kerohanian penghuni di pusat ini sejak Mac lalu. Macam saya, terutama dalam bidang agama, dan saya rasa pengisian perlu ada dalam ni supaya kita dapat, sebab pesakit-pesakit dalam ni dia rasa macam down ataupun semangatnya lemah. Jadi fungsi sebagai sukarelawan, kalau boleh kita tambah lagi dengan pengisian untuk memberikan semangat. Meskipun sibuk dengan rutin tugasan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, sumbangan masa dan tenaga Ustaz Azroy dan sukarelawan yang lain sebagai tanda penghargaan kepada petugas Barisan Hadapan yang berusaha memulihkan pesakit COVID-19. Kaedah pemberian vaksin secara bergerak ke kawasan terpencil di Kelantan giat dilaksanakan termasuk bagi penduduk 10 kampung di sepanjang Sungai Kelantan di Kuala Krai. Lokasi persinggahan bot pasukan petugas terbabit termasuk di Kampung Bahagia, Mukim Mambung membabitkan pemberian suntikan vaksin kepada 400 penduduknya. Untuk laporannya, kita bersama Syahnun Hanif Abdullah Suhaimi. Silakan. Terima kasih rakan tugas di Sri Pentas. Saya kini berada di Kampung Bahagia dalam Mukim Mabung di Kuala Krai, di mana untuk sampai ke sini sebentar tadi kami terpaksa menaiki bot sejauh 45 minit perjalanan untuk sampai ke kampung ini yang agak berdalaman. Dan hari ini adalah hari pertama program vaksinasi di kampung ini, dan program itu membabitkan kira-kira 400 penduduk di kawasan ini. Saya bersama Dr. Hazura Ahmad Zubir, Pegawai Kesihatan Daerah Kuala Krai. Assalamualaikum Doktor, terima kasih kerana bersama kami. Salam. Jadi boleh nyatakan tentang program pada hari ini
persiapan dan sebagainya, kerana inilah kali pertama. Okey, untuk hari ini kami sekarang adalah secara live daripada Masjid Kampung Bahagia, mungkin Batu Merkebang, Kuala Krai. Jadi hari ini kita hari pertama kita buat outreach vaksinasi program di kampung ni. Jadi sasaran untuk vaksinasi hari ini adalah seramai 400 orang. Jadi hari ini adalah dengan kerjasama YB Hilmi daripada Adun Gucil dan juga dengan kerjasama hospital Sultan Ismail Betera daripada Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Krai dengan bantuan polis, bomber, rela dan juga Tok Penghulu, Tok Imam di kampung ni lah. Jadi sasaran ini hari ini adalah 400 orang. Jadi cabaran Cabaran sebab kat sini kita tak ada line internet, jadi memang penduduk di kampung ni susahlah nak daftar, sebab kalau kita tahu kena daftar melalui MySejahtera ataupun secara online. Jadi sebab tu kita buat outreach di sini, memudahkan untuk penduduk kampung ni lah. Sebab nak pergi ke bandar kena tambang bot RM3 dengan perjalanan RM45 minit. Jadi sebab tu kita buat outreach di sini hari ini. YB Hilmi Adun Gucil, Hilmi Abdullah. Jadi boleh nyatakan YB tentang mungkin ada ramai lagi yang tidak mendaftar di kawasan Gucil ini? Ya, sekarang ini kita menggalakkan, kita sudah mempromosikan pendaftaran untuk semua penduduk mendapat suntikan vaksinasi. Setakat ini kita telah mendapat pendaftaran hanya sebanyak 31% saja. Itu rakyat yang sedia untuk mendapat suntikan vaksinasi. Kita sedang membuat promosi lah untuk menggalakkan lebih ramai untuk mendapat suntikan vaksinasi. Jadi diharapkan lebih ramai penduduk di kawasan Kuala Krai ini untuk tampil membuat pendaftaran supaya mereka dapat diberi suntikan vaksinasi. Itu saja laporan saya. Kembali kepada rakan setugas di Sri Pentas. Terima kasih Shannon atas laporan itu. Seterusnya, walaupun terpaksa menyeberang lautan tidak mematahkan semangat kaki tangan unit promosi Pejabat Kesihatan kawasan PKK Sandakan untuk membuat program pendaftaran penerima vaksin COVID-19 di Pulau Nunuyan di Sandakan, Sabah. Usaha itu juga bagi memberi penjelasan berhubung kebaikan vaksin kepada masyarakat setempat. Pulau Nunuyan mempunyai populasi penduduk hampir 1,000 orang termasuk kanak-kanak. Perjalanan ke lokasi mengambil masa 30 minit menggunakan bot penambang dari Bandar Sandakan. Kita berada di Kampung Nunuyan untuk rangka kerja untuk mempromosikan kepada masyarakat di Kampung Nunuyan untuk mendaftar vaksin. Sebab buat masa ini penduduk di kawasan pulau-pulau yang ada di sekitar Sandakan ini masih lagi kurang pendedahan dari segi maklumat tentang vaksin. Program berjalan lancar dengan bantuan dari Armada Parlimen Libaran dan Kampung Nunuyan yang bertindak sebagai urusetia pendaftaran yang turut dibantu Ketua Kampung, Jawatankuasa Masjid dan Ketua Masyarakat. Inisiatif ini saya terpanggil untuk kita panggil sendiri Pejabat Kesihatan Sandakan melalui unit promosi untuk menerangkan kepada penduduk-penduduk kampung, terutamanya ketua-ketua masyarakat, bahawa pentingnya vaksin ini untuk disegerakan kepada yang berumur 60 tahun dan yang ke atas. Saya minta kepada masyarakat kampung ini, terutama umur sebaya sama saya, marilah sama-sama mendaftar mengambil vaksin ini. Karena untuk kesihatan kita juga bersama. Dan seperti apa yang dilakukan, lindung diri, lindung semua. Usaha ternyata mendapat sambutan positif dari penduduk kampung dan mereka meminta Pejabat Kesihatan kawasan Sandakan menyegerakan program imunisasi COVID-19 di pulau berkenaan. Sejumlah 700 gempa bumi susulan direkodkan di Sabah sejak gempa bumi berukuran 6 skala Richter melanda Ranau pada tahun 2015 lalu. Timbalan Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Sabah Dr. Chai Muifat berkata, gempa bumi yang melanda Ranau 6 tahun lalu adalah gempa terbesar pernah direkodkan di Sabah. Gempa bumi di Ranau pernah berlaku pada 1971 dengan magnitud 5 skala Richter dan ini berdasarkan tinjauan geologi Amerika Syarikat. Sabah turut merekodkan gempa bumi pada tahun 1976 di Lahad Datu yang berukuran 5.8 skala Richter. Kita juga telah merekod gempa bumi yang berlaku pada tahun 1991. Ini bermaksud kalau berdasarkan kepada return period ini menunjukkan bahawa keberulangan gempa bumi berlaku dalam tempoh setiap 25 tahun. Ada satu gempa bumi yang besar.
Beliau berkata demikian sempena memperingati gempa bumi Gunung Kinabalu menerusi aplikasi Zoom dan siaran langsung di Facebook semalam. Tambahnya, taburan gempa bumi di Sabah agak kritikal kerana lebih banyak gempa susulan yang direkodkan. Ia berlaku kerana terdapat banyak garisan sesar yang aktif. Biarpun berlaku gempa bumi di beberapa tempat di semenanjung Malaysia seperti di Bukit Tinggi Pahang, Kuala Terengganu, Tanjung Perak dan Sarawak. Namun taburan gempa itu tidak sekerap yang berlaku di Sabah. Hasil kajian seismik yang dilaksanakan Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, kadar bahaya seismik yang direkodkan di Sabah adalah di Lahad Datu dan Sandakan. Biarpun bahaya ada di Ranau, namun dari segi populasi dan kadar bahaya juga kurang berbanding dua daerah berkenaan. Menurutnya, Jabatan Meteorologi telah memasang 77 sistem seismologi di seluruh negara dengan di Sabah sahaja 28 stesen. Sebelum gempa bumi Ranau, hanya terdapat 13 sahaja stesen seismologi di Sabah. Di Gunung Kinabalu, stesen berkenaan dipasang berhampiran timpuhan serta di beberapa kawasan berhampiran untuk mengesan kejadian gempa bumi dengan lebih cepat. Ia membolehkan jabatan mengesan gempa bumi yang berukuran kurang daripada 1 skala Richter berbanding sebelum ini sukar untuk mengesan gempa bumi bermagnitud 2. Stesen terbabit dipasang sebagai komponen yang membolehkan kejadian gempa bumi dan tsunami dapat dikesan lebih pantas iaitu sekitar 8 minit untuk pemprosesan data. Pada 2015, tragedi gempa bumi berukuran 6 skala Richter yang melanda Ranau telah merenggut nyawa 18 pendaki termasuk 4 malim gunung. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sekian paparan hari ini. Kami akhiri Bulletin 1.30. Usaha memindahkan 15 juta ikan salmon dari kolam ternak California, Amerika Syarikat ke Lautan Pasifik kerana kemarau. Saya Siti Khadijah Jaafar. Salam hormat dan Assalamualaikum.